Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah tajuk 4.2, bagaimana British meluaskan kuasa di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Yang pertama, kita nak tengok apakah faktor-faktor perluasan kuasa British. So dekat sini ada 5 faktor. Yang pertama, kedudukan strategik. Ingat, yang pertama mesti sebab kedudukan yang strategik. Bila strategik, maka mudah bagi British untuk majukan perdagangan. Yang kedua, menghalang. Nak halang siapa? Kemasukan kuasa barat yang lain. Contoh, Jerman, Amerika, Perancis, Rusia. Kesemua kuasa ini sedang mencari jalan untuk campur tangan di area, di kawasan sekitar negeri-negeri Melayu Utara. Okay. Yang ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Contohnya dekat Kedah dan Perlis, kedua negeri ini kaya dengan hasil pertanian dan penternakan. So ini boleh dijadikan bekalan makanan untuk memenuhi keperluan penduduk lah, okay, di Pulau Pinang dan sebagainya, yang area sekitarnya. Kelantan dan Terengganu pula sangat maju dalam bidang pembuatan, okay, dan pembinaan kapal. Okay. Jelas ya. So yang keempat, nak menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. So Burma ini juga merupakan wilayah yang dikuasai oleh British. Jadi bila British kuasai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, so British boleh bina jalan raya, kereta api dan telegraf. Okay. Jadi dia boleh terus berhubung dengan India. Dan yang seterusnya, yang terakhir, beban orang putih, kerana British kata sudah menjadi tanggungjawab. Okay, menjadi tanggungjawab British untuk selamatkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu daripada kekejaman Siam. So slogan yang digunakan, beban orang putih. So ingat, ada 5 faktor ni ya. Strategik, nak halang kemasukan kuasa barat, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil, nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang, dan slogan beban orang putih. So next, macam mana cara dia? Apa strategi dia? Perjanjian. So the strategy is perjanjian. So itulah cara yang digunakan untuk kuasai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Johor lain pula strateginya. Itu kita akan tengok kemudian. So perjanjian apa? Perjanjian Bangkok 1909. Okay, nama perjanjiannya ialah Perjanjian Bangkok 1909. Yang penting you kena tahulah apa kesan perjanjian ni. Kesannya, melalui Perjanjian Bangkok 1909, British berjaya kuasai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okay. Alright, next kita nak tengok 4.3, perluasan kuasa British dekat Johor. Johor special. Kenapa saya cakap special? Okay, inilah sebab dia. Okay. Sebab dekat Johor, dia mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang teratur. Okay. Dia punya sistem pemerintahan dan pentadbiran sangat tip-top, ya, mantap. Yang kedua, tahap kemakmuran yang tinggi. Kemakmuran ni maksudnya kekayaan lah. Dia kaya dengan hasil bumi dan tanahnya sangat subur untuk pertanian. Dan yang ketiga, Johor mempunyai pemerintah yang bijaksana. Okay, so ini dia. Kita tengok macam mana Johor boleh maju. So yang pertama, sebab sektor pertanian berkembang pesat. So Johor ini dia menekankan bidang pertanian sebab dia punya tanah yang subur. Okay, jadi sektor pertanian dia memang sangat pesat, especially tanaman gambir dan lada hitam. Okay. Yang kedua, kenapa Johor boleh maju adalah sebab Johor ini sangat moden. Moden dari dia punya segi pentadbiran, dia punya infrastruktur, dia punya social moden. Bila moden, jadi kecekapan meningkatlah. Okay? Dia lebih cekap, dia lebih teratur. Alright. Kemudian pemerintah yang bijak dan cekap. Ini satu kelebihan lah untuk Johor ni sebab pemerintah dia yang bijak, ya, pemerintah dia cekap. Dan selain daripada pemerintah yang bijak dan cekap, dia punya golongan pentadbir pun sangat committed. Mereka tahu apa tanggungjawab mereka dan mereka jalankan tanggungjawab mereka itu dengan baik. Okay, so ini dia sebab kenapa Johor boleh maju. Okay, sektor pertanian. Saya dah boldkan dengan warna yang warna-warni ni. So sini boleh ingatlah, ya. Sektor pertanian, pemodenan, bijak dan cekap dan pentadbir yang committed. So strategi yang digunakan untuk kuasai Johor ada 2. Ingat, perjanjian, manipulasi. Alright, kita nak tengok satu persatu. Manipulasi. Apa benda yang British manipulasi? Kedudukan kewangan Johor. Apa yang British buat? Dia suruh Johor pinjam. Pinjam wang sebanyak $200,000. Kenapa British suruh pinjam? Sebab untuk membiayai pembinaan kereta api. Tapi
cadangan ataupun strategi untuk manipulasi kedudukan kewangan Johor ini tidak berjaya. Kenapa? Sebab seperti yang kita dah belajar tadi, Johor ini dia mempunyai pentadbir. Pentadbir dan pemerintah yang bijak dia cakap. So, mereka tahu kalau pinjam duit sebanyak $200,000 ini, ia akan memberi kesan yang tidak elok kepada ekonomi Johor. So, mereka tidak mahu menerima tawaran pinjaman ini. So, strategi yang pertama, manipulasi gagal. Okay, next kita nak tengok strategi yang seterusnya, perjanjian. So, perjanjian ini berlangsung di antara Sultan Ibrahim dengan Sir Arthur Henderson Young pada tahun 1914. Jadi melalui perjanjian ini, Douglas Graham Campbell dilantik sebagai penasihat British. So ini menandakan akhirnya Johor juga telah menjadi negeri naungan British. Sama juga seperti Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. So itu saja untuk hari ini. Video ni sangat pendek ya. Jadi bila dah dengar video ni, silalah jawab kuis pada link Google Form yang telah diberikan dalam grup. Okey, selamat belajar. Terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.